A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pagi ini dalam sesi tafsir ringkas bersama setiap daripada muka surat Al-Quran. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita bersama-sama daripada Padang Jubilee Eko Bandar Seri Begawan, di tepi masjid kita ni, insya-Allah di samping kita bersama-sama mengikuti sesi tafsir pada setiap pagi. Jangan lupa insya-Allah untuk melawat masjid yang bersejarah dan cantik ini, insya-Allah. Dan pada pagi ini kita akan bersama-sama insya-Allah pada muka surat 444, satu nombor yang cantik, 444. Kita hanya jumpa sebanyak 5 kali sahaja di dalam Al-Quran muka surat yang begini, 111, 222, 333, 444. Selepas daripada ini kita akan 555 dan kita tak ada 666, kita tak ada. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bersama-sama pada surah Yasin. Masih lagi surah Yasin. InsyaAllah selepas daripada ini kita ada satu muka surat lagi, surah Yasin, dan ini adalah muka surat yang sebelum terakhir daripada surah Yasin. Hari ini kita akan bersama-sama pada ayat yang ke-55 sehingga ayat 70. Ayat-ayat ini insya-Allah lebih kurangnya dia akan menceritakan secara ringkasnya, ialah dia akan menceritakan tentang, yang pertama sekali ialah bagaimanakah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang beriman, apa yang mereka dapat, apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka apabila tiba di hari akhirat nanti. Yang kedua, perkara yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apakah yang telah dijanjikan oleh manusia, apakah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, apa yang Allah peringatkan kepada manusia, apa yang telah Allah Taala minta kepada manusia, apa yang Allah Taala telah beritahu kepada rasul-rasul supaya beritahu kepada manusia, apa yang mereka patut buat, ini dan itu, dan seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada hari akhirat nanti apakah keadaannya yang berlaku pada hari akhirat. Dan salah satu perkara yang penting yang ada di dalam muka surat 444 yang akan kita bicarakan pada pagi ini adalah berkenaan dengan, iaitu bahawa manusia ini mulutnya telah dikunci, akan dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang akan bercakap pada hari tersebut, pada hari akhirat nanti, adalah anggota-anggota mereka, tangan mereka, mulut, tangan mereka, kaki mereka, dan semua lagi anggota-anggota yang lain. Jadi insya-Allah kita bersama-sama dalam sesi tafsir kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sadaqallahul azim. Kita baca pendek saja ayat 55 daripada surah Yasin ini, iaitu apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat ini dan juga ayat-ayat seterusnya selepas daripada ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang ashab al-jannah, iaitu penghuni syurga, orang yang duduk dalam syurga ni, orang yang akan tinggal dalam syurga ni. Mereka ni apa? Al-yauma, iaitu pada hari kiamat ini, fi syughulin fakihun. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan syughul. Syughul ni maknanya sibuk. Apabila orang tu terlalu sibuk dengan sesuatu benda, maka dia tak sanggup, dia tak sempat lagi nak fikir pasal tentang benda lain. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fi syughulin. Tetapi syughul sini, sibuk sini, bukan sebagaimana sibuk atas dunia. Sibuk atas dunia ni orang tu akan penat dan sebagainya, tetapi sibuk di akhirat ni tak ada penat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan perkara ini untuk menyatakan apa, iaitu perkara ini disebutkan oleh ahli tafsir, sebagaimana ahli Syekh Tontawi menyebutkan bahawa kata-kata ini ditujukan kepada orang-orang kafir, iaitu seolah-olahnya apabila orang kata orang kafir ni kan, mana pergi kawan-kawan kita, mana pergi lagi kawan-kawan kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tak ada, mereka ni sibuk. Mereka ni sibuk apa? Kalau kamu duduk dalam neraka sekarang ni, tetapi orang-orang yang sana tu, iaitu orang-orang ahli syurga tu, mereka ni sibuk sekarang ni. Sibuk buat apa? Fakihun. Fakihun ni apa? Fakihun ni daripada perkataan fakahah dalam bahasa Arabnya. Jadi fakihun artinya seorang yang mana taba aishuhu, iaitu orang yang mana kehidupannya sangat indah, sangat mewah, sangat seronok, sehingga mereka sibuk dengan keseronokan, bukan sibuk dengan kerja. Sehingga ni mereka ni tak sempat nak fikir dah pasal kamu ni.
Jadi kalau orang kafir tu fikir, mana pergi kawan kita, ke mana pergi kawan kita? Tak ada, kawan kamu tak ada, sibuk ni. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan perkara ni di hari akhirat, iaitu apabila kalaulah katakan kita ni dalam keadaan susah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala cerita kawan-kawan kamu tu sedang relax sekarang ni, sedang relax, maka itu sebenarnya adalah salah satu daripada tambahan kepada kesakitan. Dahlah kita ni teruk, tetapi tiba-tiba orang ceritakan pula bahawa orang sana, kawan-kawan kita yang lain tu seronok. Jadi ini sebenarnya adalah satu penambahan kesakitan yang Allah Subhanahu Wa Taala kenakan kepada mereka. Kemudian seterusnya ialah hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Allah tambah lagi, cerita lagi keadaan keseronokan yang diperolehi oleh orang-orang yang beriman, iaitu apa? Mereka dan pasangan-pasangan mereka fi zilalin 'alal araq. Mereka ni di bawah teduhan-teduhan. Alal araiki, araiki itu ialah seperti katil-katil, seperti singgahsana, seperti di istana raja-raja dahulu. Kalau kita tengok dalam cerita-cerita kan, mereka ini apa? Muttaqiun. Muttaqiun ni ialah duduk, kita kata bertelekan dalam bahasa Melayunya. Tetapi itu apabila orang duduk macam tu kan, orang duduk macam tu, itu duduk berbaring, tapi mereka angkat kepala sikit, tak macam tu, itu nama dia bertelekan. Itu muttaqiun. Jadi Allah SWT sebutkan muttaqiun ni adalah satu gambaran di mana orang yang tak ada kerja, orang relax, orang yang seronok sangat kan, orang yang memang riang-ria, memang itulah dia muttaqiun. Jadi Allah SWT ceritakan lagi keadaan orang-orang yang beriman tu, itu keadaan mereka. Kamu ni tengok dalam neraka, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Bagi mereka ni ada apa? Ada fakihah, mereka dapat fakihah. Fakihah tu tanda apa? Tanda keseronokan, tanda maknanya apa ni, tanda keindahan, tanda kemeriahan, tanda kan, buah-buahan kan. Biasa kalau kita tengok kan, kalau dalam apa-apa, kalau mesti kan ada buah. Kalau tak ada buah ni macam nampak kadang-kadang tak makan pun buah tu, tapi buah tu adalah tanda keseronokan. Jadi Allah Ta'ala kata lahum fiha fakihah, dalam syurga tu mereka ada fakihah. Kemudian walahum ma yad'un, kemudian mereka dapat apa yang mereka yad'un. Yad'un ini dalam ayat yang ke-56 ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala dikatakan dalam bahasa Arabnya yad'u ni mungkin daripada dia boleh jadi daripada dua perkataan. Yang pertama sekali ialah perkataan ad-du'a. Ad-du'a ni artinya dalam bahasa Arab at-talab. At-talab ni makna kita nak satu benda. Kemudian yang keduanya ialah juga mungkin boleh dari mana iddia'. Iddia' ni makna at-tamanna. At-tamanna ni makna at-tamanni, iaitu kita ni inginkan sesuatu benda. Jadi ingin satu benda, minta satu benda, seolah-olah macam dua perbezaan lah kan, iaitu kita nak satu benda, kita minta satu benda, nak boleh. Tamanni itu ialah kita keinginan, iaitu benda yang ada dalam hati. Jadi kedua-dua ni boleh jadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, iaitu apa? Orang-orang dalam syurga ni apa yang mereka nak, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka minta, semua ada, semua dapat. Ini satu benda yang memang tidak ada. Dalam dunia ni kan kita nak apa-apa kadang-kadang tak dapat. Kita nak sihat kadang-kadang tak dapat. Kita pergi kat doktor, dah masuk ICU juga. Jadi menunjukkan apa? Atas dunia ni banyak benda kekurangannya, tapi dalam syurga tak macam tu. Walahum ma yad'un, apa yang mereka nak, apa yang mereka minta, semua dapat. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Allah Ta'ala kemudian sebutkan, iaitu satu benda yang paling klimak. Klimak dalam hidup manusia ni dalam yang apa yang mereka inginkan ialah kenikmatan yang tidak ada boleh bandingkan dengan semua benda yang ada dalam syurga, ialah iaitu apa? Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata kepada manusia itu, iaitu salamun qaulan mir rabbir rahim, kata-kata daripada Tuhan. Diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim, disebutkan daripada Anas bin Malik, disebutkan bahawa pada satu ketika, iaitu apabila semua orang dalam syurga ni dalam keadaan nikmat, suka, gembira, mereka bergembira dia dalam syurga ni, tiba-tiba keluar nampak satu cahaya. Jadi apabila mereka melihat kepada cahaya itu, tiba-tiba datanglah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjengah mereka dan berkata Assalamualaikum. Jadi dia riwayatkan hadis ini untuk menceritakan bahawa salah satu daripada benda yang paling, bukan salah satu, benda paling nikmat yang diperoleh oleh manusia dalam syurga ialah apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata kepada mereka, berjumpa dengan mereka dan berkata salamun qaulan mir rabbir rahim. Masya-Allah. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ini ayat terakhir menceritakan tentang keadaan, iaitu keadaan orang kafir dan orang beriman. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa sini? Wamtazu. Wamtazu artinya lah berpisah sekarang kita. Berpisah apa? Berpisahlah kamu al-yauma ayyuhal mujrimun, orang-orang mujrim. Orang-orang mujrim, orang-orang berdosa, mereka ni nak juga. Kalau boleh nak ikut
tengok orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, mereka ni dapat kenikmatan-kenikmatan. Jadi mereka nak juga, mereka nak ikut. Tak ada. Malaikat berkata pada hari itu, ataupun dikatakan kepada mereka pada hari itu, tak ada. Wamtazu. Tak boleh, berpisah kamu, berpisah sekarang. Berpisahlah kamu pada hari ini, wahai orang-orang yang jahat. Jadi di akhirat ni mungkin kita masih ada masa lagi, mungkin kita boleh bersama lagi kan. Orang yang beriman kadang-kadang bercampur dengan orang yang mereka boleh ikut lagi, mereka boleh berpura-pura dan macam-macam. Tapi di akhirat tak ada. Allah Subhanahu Wa Taala kata wamtazu, hendaklah kamu berbeza artinya ialah kamu pergi sana, ini tempat untuk orang yang beriman saja. Masuk syurga ni, jadi berpisahlah pada ketika itulah meraung ke apa kan. Anak-anak berpisah dengan ayah, anak-anak berpisah dengan mak berpisah dengan suami berpisah dengan isteri, dan macam-macam lagi maknanya tidak ada lagi sayang-sayang, tak ada lagi kat sini kan. Yang penting ialah amalan kita di dunia. Inilah benda yang kita takut apabila kita ni akan berlaku benda, kita terpaksa berpisahkan dengan family kita, dengan anak-anak kita, kadang-kadang dengan suami kita, dengan isteri kita dan sebagainya. Kenapa? Kerana amalan kita tidak sama. Jadi oleh kerana itulah maka atas dunia ni lagi lah, insya-Allah kan kita akan cuba sedaya upaya kita untuk bersama supaya kita semua dapat masuk ke syurga dengan gembira, sebagaimana yang Allah Taala sebut di atas tu, hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Seterusnya kita akan masuk kepada ain yang baru. Dia kata sini ain yang baru, iaitu ayat alam ahad ilaikum ya bani adam. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, bukankah dulu kami telah menyuruh. Ahad sini ialah amir, kata tafsir jalan lain, iaitu aku menyuruh. Bukankah dulu aku telah menyuruh kamu semua, ya bani Adam, wahai anak Adam, alla ta'budus syaitan, jangan kamu menyembah syaitan. Apa erti menyembah syaitan? Kadang-kadang bukannya meletakkan syaitan tu di depan kemudian kita sembah sebagaimana sembah patung tu, tapi apabila kita mengikut syaitan. Mengikut ni itu dah termasuk dalam ta'bud, salah satu daripada ciri-ciri al-ibadah kan. Apabila kita ni mengikut kata syaitan. Kadang-kadang kita ni sembahyang, kita sembahyang di masjid, masya-Allah kan. Kemudian kita tiba-tiba dalam hidup kita di luar daripada sembahyang, kadang-kadang kita mengikut syaitan. Kadang-kadang kita mengikut hawa nafsu kita. Kadang-kadang kita mengikut benda bukan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat balik kan janji kita dulu dan juga apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, wahai anak Adam, alla ta'budu syaitan, jangan kamu mengikut syaitan, jangan kamu menyembah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Kenapa? Dia itu adalah musuh kamu yang nyata. Dalam ayat yang lain kan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fattakhizuhu aduwwa, dia ni musuh kamu syaitan ni, maka hendaklah kamu ambil dia sebagai musuh. Tapi manusia pada hari tetap juga mengikut syaitan. Wa ani'buduni, tapi kamu hendaklah sembah aku, ikut perintah aku kan. Ani'buduni haza siratul mustaqim, yang ibadah kepada Allah inilah yang sirat mustaqim yang kita minta tu. Jadi dalam semasa di dunia, semasa dalam sembahyang, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Supaya kita ihdinas siratal mustaqim, ihdinas sirat. Tapi apabila Allah Taala tunjukkan kepada kita siratal mustaqim, tiba-tiba kita tak nak ikut, tiba-tiba kita ikut syaitan. Itu yang satu masalah kan pada manusia. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Allah Taala sebut sini, syaitan telah menyesatkan jibillan katsira. Jibillan ini artinya adalah khalqan, iaitu makhluk-makhluk yang katsira, banyak. Jadi artinya ramai makhluk ini sebenarnya adalah mengikut syaitan, telah disesatkan oleh syaitan. Allah Taala gunakan perkataan jibillan. Jibillan ini adalah berasal daripada perkataan jabil. Kata ulama bahasa, dan kemudian ada ulama bahasa mengatakan apa? Dia sama seperti kita, jibillan ialah bukit-bukit. Kan bukit-bukit kita tengok banyak bukit. Jadi digunakan juga perkataan jibillan ni bukit. Kenapa? Kerana banyaknya mereka seperti bukit. Itu kata-kata dari segi bahasa lah untuk menggambarkan perkataan jibillan. Ada sebenarnya perkataan jibillan ni ada kadang-kadang dibaca dengan jublan. Ada qiraat yang membaca jublan. Jadi ada jublan, ada kita, tapi kita membaca dengan jibillan, jibillan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata, walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Ramai sangat manusia yang telah disesatkan, ramai makhluk yang telah disesatkan oleh syaitan ni. Kamu tak faham ke? Afalam takunu ta'qilun, kamu ni tak nak jadi orang faham ke? Hazihi jahannam allati kuntum tu'adun. Sampai di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan, ini neraka jahanam, ini neraka jahanam yang kamu dijanjikan dulu tu. Islauha, ini balik semula ke akhirat ni.
Jadi Allah Ta'ala gambarkan banyak sangat cerita pasal akhirat ni dalam Quran ni kan. Nak sampai kepada kita supaya akhirat ni adalah memang benar-benar, dan beginilah ia akan berlaku. Allah Ta'ala kata kepada orang kafir, islauha, sekarang masuk kamu ke dalam jahannam itu, al-yauma, pada hari akhirat ni, bima kuntum takfurun, kerana kamu kafir. Dulu kamu kafir sangat, kamu tak percaya sangat. Masuk sekarang. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini ayat yang kita sebutkan tadi, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pada hari akhirat ni semua mulut-mulut tak boleh bercakap lagi. Tapi disebutkan, digunakan perkataan nakhtim. Nakhtim ni ialah apabila ditutup, dikunci, digam, dalam bahasa Arabnya ialah daripada khatim. Khatim ni maknanya ialah cincin, dia letakkan kat situ kemudian sampai ditutup, iaitu sehingga tidak boleh keluar apa yang ada di dalam, dan apa yang ada di luar tak boleh masuk ke dalam. Itu khatim. Khatim dalam bahasa Arabnya. Jadi apabila Allah SWT sebut nakhtim, iaitu seperti seolah macam dikunci, bukan hanya dikunci tetapi akan digam, akan ditutup sehingga tak boleh nak cakap ala afwahihim, di atas mulut-mulut mereka. Tapi yang bercakap pada hari itu ialah apa? Wa tukallimuna aydihim. Kemudian wa tashhadu, yang menjadi saksi ialah apa? Kaki-kaki. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka lakukan pada hari akhirat, pada masa dunia dulu. Jadi kemudian di sini ulama-ulama menyebutkan ada beberapa hikmah kan, kenapa Allah Ta'ala mengunci mulut, menutup mulut, tidak benarkan mulut itu bercakap pada hari akhirat kan. Allah Ta'ala hanya membenarkan kaki, tangan dan kaki saja, dan juga anggota-anggota lain. Kenapa? Jadi disebutkan oleh ulama, antaranya ialah kerana mulut ni banyak menipu. Mulut ni pada hari akhirat, dalam ayat yang lain disebutkan, dia akan bercakap, kata, kami tak tahulah, kami tak ada rasul lah, tak ada macam-macam bercakap, kami tak buatlah benda ni dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, bila Allah Taala kunci mulut mereka ni, maka pada ketika itu tangan-tangan akan menjadi saksi. Jadi kita pada dunia ni, semasa dunia ni kena jaga. Kalau kita ni mampu nak buat satu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bukan anggota kita, dengan bukan sesuatu yang diciptakan oleh Allah Taala, silakan. Tapi mana ada benda, mana ada anggota kita yang tidak diciptakan? Semua benda itu adalah diciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olahnya kita gunakan anggota kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan apa yang diberikan oleh Allah Taala kepada kita. Satu benda yang tidak logik, satu benda yang tidak patut bagi seorang manusia kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan kat sini, nanti jaga-jaga kan. Oleh kerana itu bukan hanya malaikat yang menulis, tapi tangan dan kaki kita juga akan berkata, akan bercerita. Apa lagi anggota kita, mata kita dan sebagainya, kulit kita akan bercerita kepada, menjadi saksi di hari akhirat. Kemana mau lagi bima kanu yaksibun walau nasya la tamasna ala ayunihim. Allah Subhanahu wa taala kata, kalau kami nak, Allah Taala tak buat, tapi kalau kami nak, sebenarnya kami boleh. La tamasna ala ayunihim. Tomasa ni artinya adalah apabila di izalatus syai'. Izalatus syai' itu menghilangkan sesuatu benda sehingga tak ada lagi, seolah macam tak ada. Jadi di sini Allah Taala sebut walau nasya la tamasna ala ayunihim. Kami ratakan mata mereka seolah hilang, tak ada mata lagi, seolah muka yang rata, tak ada mata lagi. Kemudian tu apa? Fastabaqus sirat. Kalaulah kami ratakan, jadi mereka ni dah meraba-raba lah kan, fastabaqus sirat, merayap. Jadi kita boleh gambarkan fastabaku ni musabaqah, maknanya macam berlari kan, berlari as-sirat di atas jalan. Maknanya kemana lagi mereka nak berjalan kalau mereka dah tak nampak? Mereka akan meraba-raba lah kan, merayau-rayau berjalan tak tentu pasal. Tu fastabakus sirat. Lepas tu Allah Ta'ala kata, fa anna yubsirun. Bagaimana mereka nak nampak? Dah tak ada mata. Kemudian walau nasya lamasakhnahum ala makanatihim. Lagi Allah Ta'ala kata, lau nasya, kalau kami nak kami buat apa? Lamasakhna. Masakha ni ialah tukarkan daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Tukarkan fizikal. Jadi apa yang berlaku, seperti dalam tafsir jalan lain disebutkan di sini, kami tukarkan seperti mana yang berlaku kepada orang-orang Yahudi. Allah Ta'ala telah tukarkan mereka menjadi kera, dan menjadi kiradah, dan menjadi babi, khanazir. Minta maaf lah saya sebut perkataan babi, tapi Allah Ta'ala sebut situ dalam dalam tafsir disebutkan, kalau nak kami boleh tukar mereka ni, untuk manusia ni untuk bertukar menjadi kiradah, menjadi beruk, orang di sini panggil ambuk, menjadi kera, dan juga menjadi khanazir, iaitu menjadi babi. Jadi maknanya sini, kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh buat benda tu. Jadi jaga-jaga kan. Kita takut kalau Allah Ta'ala tukarkan kita
kan. Jadi walau nasya lamasakhnahum ala makanatihim, di atas tempat mereka, maknanya bukan terpaksalah pergi masuk dalam bukit kemudian mereka jadi ni, tak, di depan-depan mata ni, maknanya depan-depan tempat mereka duduk ni, tiba-tiba mereka ni boleh bertukar menjadi babi, boleh menjadi dan menjadi apa saja kalau Allah Ta'ala nak. Tetapi Allah Ta'ala tak buat benda tu. Famastata'u mudiyan wala yarji'un, mereka tak boleh nak berjalan ke depan, tak boleh berjalan ke belakang, maknanya tak boleh pergi ke mana lah mereka. Sebenarnya kalau Allah Ta'ala nak buat, itu nak tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Allah Ta'ala sebut lagi tentang manusia. Manusia ni ada orang yang kami panjangkan umur dia, iaitu dalam Quran dipanggil nu'ammirhu. Nu'ammir tu kami beri panjangkan umurnya. Nunakkishu fil khalq afala ya'qilun, mereka tak boleh fikir ke? Dan seterusnya, wama 'allamnahu syi'ra wama yanbaghilah. Jadi baliklah semula kepada sikap orang kafir ni. Allah Ta'ala nak balas kan, Allah Ta'ala nak cerita, nak hujahkan lagi kan kepada orang kafir ni yang sering tuduh kata Muhammad ni adalah penyair, Muhammad ni adalah penyair. Jadi Allah Ta'ala kata wama 'allamnahu syi'ra, kami tak ajar syair kepada Muhammad ni, tetapi yang datang kepada Muhammad tu sebenarnya adalah Al-Quran. Faham tak? Al-Quran, bukan syair. Jadi wama 'allamnahu syi'ra. Kemudian wama yang barilah, dan tak logik pun, tak patutnya Muhammad pun dia tengok kan, tak logiknya apa kan, Muhammad ni bukan penyair sebelum daripada umurnya 40. Kemudian lagi kan, tengok ayat Quran, dia tu macam syair ke? Ataupun bagaimana yang kamu lihat? Untuk orang yang pandai bahasa Arab kan, untuk orang yang tahu bahasa Arab, kita yang tak tahu bahasa Arab pun kadang-kadang kita boleh tengok syair lain. Tapi tengok ayat Quran ni, dia sebab itulah wama yang barilah in huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. Quran ni adalah zikr, peringatan. Quran ni adalah Quranun mubin, yang menjelaskan. Jadi sebab itulah dia menjadi zikr kepada kita. Jadi sebab tu kita ni bila kita baca Quran ni kan, tak cukup lah sebenarnya dengan baca sahaja. Baca dapat pahala, Masya Allah kan, Allah Ta'ala beri 10 kali ganda kan pada setiap ayat kan. Tetapi tak cukup lagi. Tanggungjawab kita terhadap Quran ialah kita kena baca, kita kena belajar, kita kena faham. Kalau boleh belajar bahasa Arab, boleh. Kalau tak sempat, belajar, faham. Pergi kepada ulama-ulama, pergi kepada ustaz-ustaz kan, pergi kepada guru-guru kan yang muktabar, yang berkaliber, yang boleh mempunyai autoriti untuk berceritakan tentang Quran, supaya kita faham Quran tu. Jangan Quran tu ada tapi kita tak faham. Kita hanya baca sejak daripada kecil sampai ke besar, kita hanya membaca sahaja ayat-ayatnya. Itu pun kalau boleh membaca lah kan. Ada orang tak boleh membaca, tapi tak apa, kita belajar membaca, insya-Allah kita belajar memahami sedikit kan. Apa yang kita buat, usaha kita pada hari ini, pada pagi ini adalah salah satu daripada usaha untuk kita dapatkan sikit kan, bahawa Quran ni adalah zikrun wa Quran mubin. Kemudian ayat yang terakhir pada pagi ini, iaitu apa? Liyunzira man kana hayyan. Allah Ta'ala sebutkan Quran ni, Muhammad ni untuk memberi peringatan. Dia hanya memberi peringatan, tapi kepada siapa? Kepada orang-orang yang man kana hayyan, kepada orang yang hidup. Allah Ta'ala, sebagaimana kita sebutkan, kita baca sebelum daripada ni kan, orang yang mendapat petunjuk tu, orang yang boleh berfikir tu itulah orang yang hidup kan. Ada orang ni macam matilah, walaupun hidup tapi dia macam mati kan, dia tak ada seolah-olahnya gitulah kan tapi tak boleh dengar, tak faham kan, tak nak ambil faham dan sebagainya, seolah-olah macam mati. Jadi Allah Ta'ala sebutkan liman kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan tetaplah azab itu, qaulu iaitu balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala 'alal kafirin, ke atas orang kafir. Setakat itu saja pada pagi ini, insya-Allah kita berjumpa lagi di esok hari insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Apa yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kurang itu daripada saya. Kita tutup majlis kita sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.